kongsi. Jadi buatlah isteri bantu suami buat kek jual. Kita beli tu bukan nak makan kek, nak tolong lebih. Dalam sudut-sudut yang tertentu ni ada orang yang dalam kelaparan, kekurangan makanan, untuk menampung kehidupan ni. Namun kita tengok orang-orang atasan politik sibuk nak menguasai. Tunggu Selasa ni, macam-macam keluar rakaman sana, rakaman sini, begitu begini, begitu begini. Tak tahu, kita pun tak tahu. Tapi yang sedihnya, orang rakyat jelata ni dalam keadaan jaga SOP, nak kena tutup muka, nak kena sembahyang penjarakan, nak kena nak kena ni. Terpaksa kita ikut. Petang tadi menteri beritahu berapa ramai ditangkap. Ramai ditangkap, didenda. Namun golongan-golongan tertentu kita bukan pihak mana-mana, tapi itulah keadaan berlaku. Tuan-tuan, apa yang ada di sisi kita? Tuan-tuan nak buat apa sekarang? Satu sahaja, bergantung pada Allah. Tidak ada tempat. Tuan-tuan, ini akhir zaman. Manusia tidak boleh merubah kita. Musabibul asbab Allah. Dia menjadikan segala sebab. Kita kembali kepada cara kita, pemikiran kita, olah dengan cara kita. Itu bukan cara. Firaun, dia buat macam-macam perancangan berdasarkan akal dia. Musa bergantung kepada musabibul asbab Allah. Allah bantu Musa. Tak sama. Walaupun kerajaannya kuat, tenteranya hebat, segala-galanya ada, istana, kemewahan, segala-galanya, Musa tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Pak Mentua hadiah bukan X70, bukan. Pak Mentua hadiah tongkat kayu. Kayu tongkat biasa. Itulah Pak Mentua bagi Nabi Syuaib. Tapi di sisi Musa dan isterinya bergantung pada Allah. Allah bantu Musa. Hanya yang membantu dia, itu pun dia minta pada Allah kerana dia gagap. Doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musa kata, ya Allah, lantiklah Harun sama-sama bantu aku. Accompanied, maknanya bantu. Itu sahaja. Itu pun dia doa pada Allah, minta pada Allah. Dan kedua-duanya ni bergantung pada Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah telah kata, la takhafa, jangan kamu takut Musa, Harun. Innani ma'akuma, aku bersama dengan kamu berdua. Asma'u wa ara, aku lihat, aku dengar dan aku lihat. Tuan-tuan, ini tuan saya bergantung pada lain lah. Tuan saya dah dengar cerita-cerita tu. Tak, maaf, saya nampak tuan-tuan macam panas. Itulah keadaan. Aircon sejuk Tapi itulah realiti. Kita nak, kita bergantung pada Allah. Apa boleh buat? Apa manusia boleh buat? Tak ada boleh buat apa-apa. Musabibul asbab, yang menjadikan segala sebab adalah Allah. Kembali balik pada Allah. Allah bantu Musa. Ribuan tentera Firaun tidak boleh mengalahkan Musa dan Harun. Pengikut Musa bukan angkat senjata, tidak, hanya ikut. Tapi yang bantu Musa hanya Harun sahaja. Tapi bantu besar adalah Allah. Allah sebut, aku bersama kamu berdua. Kalau Allah bersama dengan kita, tidak ada siapa boleh mengalahkan kita. Tidak ada siapa boleh menghancurkan kita. Tidak ada siapa boleh halang kita. Tuan-tuan, balik pada Allah. Balik pada Allah. Doa pada Allah. Kekuatan doa. Kekuatan doa. Hasan Al-Basri jumpa satu orang tokoh ulama ketika itu. Dia dalam keadaan sakit. Hasan Basri pergi jumpa dia. Hasan Basri bagi salam. Hasan Basri kata, Tuan pernah dengar hadis Nabi bahawa doa orang sakit ini dikabulkan. Da'watul marid hina yabra'. Doa orang sakit hampir saat dia sembuh. Ziarah dan doa dia dikabulkan. Saya pergi ziarah satu ulama Morocco.
di Groningen, Holland. Satu budak Sudan bawa saya, kawan. Kita pergi ziarah dekat hospital. Saya pergi ziarah, salji keliling penuh tu, masa tu sejuk. Jumpa tokoh ulama ni, orang alim ni, pergi jumpa dia, nampak saya. Dia peluk saya. Habis cerita bernasihat begini. Saya kata, tad'uni ya Syekh. Doa untuk saya. Dia terus angkat tangan doa. Lama. Doa sakit dikabulkan. Maka Hasan Basri tanya orang Syekh ni pun angkat tangan doa. Selawat pada Nabi, kemudian dia doa, dia selawat pada Nabi, puji Allah, doa. Kemudian dia kata, yakinlah doa kita dikabulkan. Hasan Basri kata, macam mana Tuan beritahu tahu doa ni dikabulkan? Dia kata, kamu tak percaya kah? Wa qala rabbukum ud'u istajib lakum. Allah kata doa pada aku kabul. Allah kata, bukan aku kata. Allah kata doa dikabulkan. Kenapa takut doa tu akan dikabulkan? Doa akan dikabulkan. Begitu yakin. Tuan-tuan, bila kita doa, kita dekat dengan Allah. Wa idza salaka ibadi anni, bila hamba ku tanya tentang aku, fa anni qarib, aku ni dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, katakanlah aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza ma da'ani. Aku mengabulkan doa-doa mereka yang berdoa kepada aku. Maknanya doa itu mendekatkan kita pada Allah. Mudah saja. Nak tahu kita punya kelemahan iman bila kita tak banyak berdoa, itu tanda lemah. Nak tahu satu orang tu kekuatan iman, dia banyak mengadu pada Allah, dekat. Orang yang mengadu pada Allah, minta pada Allah, dia dekat. Sebab Allah telah sebut begitu. Ujibu da'watad da'. Allah mula dengan wa iza salaka ibadi anni, kalau Allah hamba ku tanya tentang aku, katakanlah wahai Muhammad, aku ni dekat. Dan dekat tu perantaraan doa. Selain daripada ibadat yang lain, doa. Sebab tu anak-anak ibu kita di belakang, sebab apa baby rapat dengan mak, tak rapat dengan kita? Kita balik sekali-sekali je, bawa balik jajan buat semua. Tengok adik anak lari pegang, kita dukung. Itu sahaja. Tapi dia banyak dengan mak dia. Dia rapat dengan mak dia. Sebab dia minta melalui mak dia, dia tak minta ke abah dia. Ibu nak susu. Ibu nak susu. Mak dia kata, ibu dia kata, sekejap. Dia pegang. Nak. Dia tarikkan mak dia tu, peluk kaki, tarik sampai nak terlendih. Saya lah tu, kecil-kecil dulu kan. Pegang, mak buat susu apa semua. Goncang. Sikit buah ni. Ambil anak, cium, riba, susu. Umur 2 tahun, 3 tahun lepas putus susu ibu dah. Bagi susu. Jadi baby ni dekat dengan mak. Rapat dengan mak. Sebab dia minta pada mak. Minta. Begitulah Allah SWT. Bila mana kita minta doa, kita dekat dengan Allah. Allah, Rasulullah kata, kasih Allah kepada hambanya melebihi kasih ibu pada anaknya 70 kali. Ini tanda dekat bila kita doa. Tuan-tuan, doa pada Allah. Doa pada Allah. Kemudian Musa tanya pada Allah, mukadimah malam ni. Pagi tadi saya dah baca hadis ni dekat Rasah Kemayan. Tempat datuk-datuk banyak tu, profesor-profesor banyak. Baik. Kata Musa pada Allah SWT, Musa kalamullah. Ayatu as-sa'atin ad'uka ya Rabbi. Wahai Allah, mana waktu paling elok aku berdoa kepada engkau, fastajiba li fiha, yang kamu akan kabulkan isi doa aku tu. Ayat sa'ah, makna waktu yang macam mana, waktu bila yang aku berdoa, ad'uka ya Rabbi, aku doa kepada engkau wahai Tuhan, fatastajiba li fiha, yang kamu akan kabulkan firmanku, isi doa aku tu kamu kabulkan. Musa minta pada Allah, mana doa, tapi time yang mana? Faqala, firman Allah SWT pada Musa kalamullah, anta abdi wa ana rabbuka. Wahai Musa,
engkau tu hamba aku ni Tuhan kau. Allah tu Tuhan kita ni hamba. Begitu Allah bagi tahu pada Musa supaya kalam ni sampai pada kita. Ni kalam Musa sampai pada kita. Anta abdi, kamu tu hamba aku, wa ana rabbuka, aku Tuhan kamu. Famata da'autani astajib. Bila masa saja kamu doa padaku, aku kabulkan. Doalah, bila masa saja kamu doa, aku akan kabulkan. Bila masa? Itu special Allah. Tuan-tuan gunakan yang ni. 2-3 hari kita macam-macam kita tak tahu apa cerita. Doa. Tuan-tuan, Allah kabul doa. Bukan hanya di depan Kaabah Allah kabul doa. Bukan hanya berada di Hijr Ismail Allah kabul doa. Bukan hanya dekat perigi Zamzam itu tempat dikabulkan doa. Bukan hanya di ada Bukit Safa, Bukit Marwah. Bukan hanya ketika sa'i. Bukan hanya ketika tawaf. Bukan hanya berada di sa'i di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, di Masjid Khaif, di Masjid Namrah. Itu semua tu doa-doa dikabulkan. Tetapi Allah kabul doa kita ketika kita keluar tandas. Allah kabulkan permintaan kita. Dahsyat tuan-tuan. Keluar tandas. Bukan keluar Kaabah. Keluar tandas. Kita keluar tandas. Khufrana, wahai Allah, ampun dosaku. Allahumma azibna 'anil ham wal hazan. Kita baca doa keluar tandas. Kita baca doa. Di mana saja Allah kabulkan permintaan kita. Kecuali dalam tandas lah. Maknanya Allah Tuhan Maha Pengampun, Maha menerima doa. Ketika keluar tandas pun Allah kabul permintaan kita. Kita nak cakap apa lagi? Nak cakap apa lagi? Kalau kita tak minta dah bergantung pada Allah. Allah tempat bergantung. Tempat bergantung. Allahu samad, lam alid wa lam yulad wa lam yakul lahu, lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Allah tersebut begitu. Tempat kita bergantung pada Allah. Rujuk pada Allah. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Tunggal. Tidak anak, tidak ada anak, tidak diperanakkan, tidak beranak. Segala-galanya Allah hebat. Jadi Musa tanya pada Allah Subhanahu wa taala. Famata da'utani astajib, bila mana saja kamu doa padaku, aku akan kabulkan. Fa'awadahu miraran. Musa yang kata hamba ni, dia minta lagi, tanya lagi berkali-kali, miraran, berkali-kali. Ya Allah, tempat mana yang paling dikabulkan? Tempat mana paling dikabulkan? Faqala lahu rabbuhu, maka Tuhannya firman Allah SWT pada Allah Taala beritahu pada dia, ud'uni fi kabidil lail. Doalah padaku di tengah-tengah malam. Saat orang tengah tidur, bangun. Ni umur mas depan saya ni, kadang-kadang terjaga tengah malam. Sebenarnya Allah jaga bukan pasal nak bagi kencing, nak suruh bangun tahajud. 2 rakaat pun dah okey. Angkat tangan doa pada Allah. Doa di tengah malam dikabulkan oleh Allah SWT. Sahabat dulu, orang dulu sebut doa tengah malam. Ibnu Abbas rumah dia ni mihrab masjid Nabi, mihrab rumah Ibnu Abbas depan tu. Waktu sahur dengar, waktu tengah malam tu dengar, sampai pagi dengar, Allahumma da'utani fa'ajibtu wa amartani fa'ata'tu wa hadha saharu fa'firli. Waktu sahur keraskan doa, bagi dengar kat telinga. Karena waktu hening zaman dulu itu, kesemua mereka bangun malam. Jiran-jiran masjid Nabi tu pakat bangun doa di tengah malam. Kadang-kadang menangis doa, minta pada Allah. Macam baby tadi menangis. Doa pada Allah dengan tangisan seperti baby. Kata setengah ulama, doa minta pada Allah macam satu orang pengemis minta kepada orang kaya. Tuan-tuan, di sini kita tak nampak. Kalau kita pergi India tahu. Baizab, Allah Karim. Muka dia pun macam Karim kita lah. Karim tak ada. Allah Karim. Allah Maha Mulia, minta. Bukan banyak pun. Kereta api datang, dia merayu. Kita orang Malaysia tak boleh tahan orang keluar duit bagi. Dia bagi kat dia, main 10 lagi keliling. Jadi kata ulama, kalau nak minta pada Allah, minta seperti seorang pengemis minta pada orang kaya. Kita tak boleh buat macam tu. Kita lebih kurang kan. Doa pun macam tu, tapi doa kat tangan macam tu, angkat pun tidak. Kadang jatuh tangan.
Kerana sampai doa Allah tak terus tidur. Gabih muka terus tidur tunggu subuh mai. Tapi minta pada Allah. At least buat tu. Buat. Doa di tengah malam semua sahabat. Rumah Ibn Abbas itu, rumah Ibn Umar sana. Sana bakti. Sana ada babun nisa. Itu ulama telah buat garis. Macam mana rumah Ibn Abbas? Mana rumah Ibn Umar? Tu desain rumah di masjid keliling masjid. Ibn Umar rumah dia belah sana. Bila rumah dia belah sana, pintu masuk tu dekat dengan babun nisa. Jadi dia tak masuk situ, dia masuk sini. Babun Jibril. Tapi dia tak masuk babun nisa sana. Bila masjid dibesarkan, Rasulullah dah wafat, masjid dibesarkan, pintu babun nisa tu dibuka kepada orang lelaki. Pintu babun nisa tu dibuka kepada orang lelaki. Dia tak ada, tapi nama dia tak babun nisa. Ibn Umar dia tak masuk pintu tu. Walaupun orang lelaki lain semua bukan masuk. Dah buka, orang perempuan dah pintu lagi satu untuk orang perempuan. Itu tak ada dah, dia tak ada dah, cuma orang perempuan tak masuk. Dulu orang perempuan masuk. Tapi nama dia babun nisa. Dia tak masuk ikut pintu tu. Dia masuk pintu. Tu adab yang dibuat oleh Ibn Abbas. Jadi apa yang kita nak cerita, bangun di tengah malam, doa pada Allah SWT. Ni tuan-tuan, pakat-pakat kita bangun. Kita bukan nak zalim orang. Doa ni bukan doa hancur orang, tak boleh. Saya kalau ikut doa Siti Kasim tu, saya doa mampu ya. Siti Kasim nak rambut, nak kata Melayu tu, rambut berwarna tu. Dia kata tahnik yang paling baru, tahnik ni merosakkan budak. Kita cukur kan, bercukur kepala hari yang ketujuh, akikah, kemudian tahnik. Bagi nama, sunat bagi nama. Nama ada. Ya ialah kita nak dapat anak ni, memang mak bapak tu dah cari nama apa ni semua. Tapi hari yang ketujuh tu sunat bagi. Isteri dengan suami tahu nama tu tapi jangan declare. Hari yang ketujuh ketika akikah, kemudian ketika bagi nama, ketika bercukur dan ketika tahnik tu bagi nama dia. Sebut nama dia sipulan-sipulan. Dan dia kata ni, grup-grup baru ni kata baby tu tak sesuai, boleh mendatangkan mudarat. Tuan-tuan, Nabi ajar dia kata mudarat. Kalau ikut kita, hati kita ni doa bagi mampus bang, grup-grup ni semua menyusahkan, menyesatkan orang. Bukan susah, menyesatkan orang. Dengan rambut tak tahu Melayu ke apa ke tak tahu. Tapi bukan cara dia begitu. Tahnik ni dah kaji, stimulate kita punya saraf pipi budak tu. Bila dia nak menyusu, mudah bagi dia. Kerana hari ketujuh tu, bila kita bubuh tahnik tu, dia akan sedut jari, tarik tu, ketat tu. Dia punya sedut. Mana dia stimulate saraf pipi untuk menyusu baby, menyusu ibu dia. Tu sebenarnya sunat. Cukur kepala tu sunat, buang rambut dalam perut. Sebab lebih banyak cukur dia stimulate saraf otak. Sebab tu budak tafi, tuan-tuan tengok semua bercukur. Paling-paling pun 25 kali. Rangsangkan saraf otak. Tu. Tapi dia kata tu ikut hati, tapi tak. Dalam agama bukan begitu. Dalam agama doa hidayat untuk dia. Ya Allah bagi hidayat. Nabi benci Abu Jahal kerana kesesatan dia. Nabi benci Abu Lahab kerana kesesatan dia. Nabi jatuh kasih sayang sebab Nabi doa hidayat. Kita tak ada sakit jiwa tu. Kalau kita duduk dendam orang politik ni, kita duduk sehari malam Facebook tanya masuk, hentam sana, hentam sini, hujah sana, hujah sini, maki sana, maki sini, macam-macam jiwa-jiwa. Kita sakit jiwa, tak tenteram. Duk minum teh pun tak habis-habis teh. Pasal duk goncang meja, tumbuk lagi dahsyat daripada minum teh. Pasal duk bertengkar kat warung teh. Kita jadi sakit jiwa. Hang sokong politik pun tak sokong politik, naik motor EXY tu pula aku lebih tak ada. X70 tak dapat pun. Buat sokong lebih. Tak ada apa pun. Yang hang sibuk bersilat tentu, hang bergaduh dengan sana, bergaduh sini, masa muka surau pun tak main pasal politik. Apa kerja dah? Sakit jiwa. Mudah aja. Angkat tangan doa. Ya Allah beri hidayat. Beri hidayat. Beri hidayat pada Siti Kasim. Beri hidayat pada tu. Beri hidayat orang yang kita tak suka. Wah Allah, hidayat orang paling aku je benci. Geram tu aku, ya Allah. Aku paling benci, tapi berilah hidayat. Dan hidayat pada orang paling aku kasih. Isteri, mak aku, anak-anak. Mak aku, isteri dan anak-anak. Macam tu. Dan Allah tak bagi kita sakit jiwa. Dan doa kita cepat. Bila kita doa hidayat, Allah bagi dua alternatif saya. Dua alternatif sahaja. Sama dia dapat hidayat atau Allah musnahkan dia. Itu sahaja. Jangan doa lain. Itu sahaja. Sebab tu Nabi simpan doa dia dalam hidayat. Fastahduni ihdikum. Minta hidayat, aku bagi hidayat pada kamu. Umar, Nabi bangun malam Jumaat doa untuk Umar. Dua Umar, Abu Jahal dengan Sayyidina Umar.
Allah bagi hidayah kepada Sayyidina Umar, dan Allah hancurkan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Utbah, Raibah, semua Allah telah musnahkan. Nabi doa hidayah, tapi Allah musnahkan mereka. Utbah, Utaibah, dua beradik jerut leher Nabi. Jerut leher Nabi. Siapa? Nabi dijerut leher. Nabi boleh angkat tangan je, Allah datang malaikat hancur. Sekejap hancur. Kalau Bani Saqif boleh Allah Ta'ala datang malaikat tu offer, datang hancurkan orang Taif. Nabi tak hidayat pada mereka. Tahun ke-8 Hijrah, semua Bani Saqif datang meluk agama Islam. Jadi Allah simpan dalam doa kita, tuan-tuan. Jadi gunalah doa, bergantung pada Allah. Kita baca-baca juga. Saya kena baca sebab saya mengajar, orang tanya, tak tahu? Tak tahu. Awak teruk ingat ustaz ni. Jadi saya kena baca benda tu, kena ambil tahu. Jadi di sisi kita doa, bergantung pada Allah. Allah bantu kita. Doa negara kita jadi selamat, semua umat manusia jadi selamat, semua dapat hidayat daripada Allah. Allah bantu kita insya-Allah. Wallahu alam. Kemudian ujung hadis tu, fa inni astajibu, sesungguhnya aku akan kabulkan doa. Wa in da'ani fiha asyar, walaupun yang doa pada aku tukang pemungut pajak. Tukang pemungut pajak. Walaupun yang doa pada aku tu tukang pemungut pajak ni kira zalim lah. Dia datang pungut, paksa, gertak, tarik. Orang tak bayar, orang miskin kadang tak ada duit nak bayar pajak kan. Dia tarik, dia zalim. Dia pakai dengan kuda, dengan cemeti. Macam tu dah. Macam alung kita sekarang lah. Tapi tukang pungut pajak ni lagi dahsyat. Itu pun kalau dia doa di tengah malam, Allah kabulkan permintaan dia. Itu. Macam tu punya zalim dengan manusia pun, kalau dia doa Allah kabulkan. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada kitab kita. Kita berhenti pada 20 bulan 9 bulan lepas. Masalah memandang agama. Bab kita ni bab cari calon menantu untuk anak perempuan kita. Lelaki yang jenis macam mana kita nak kahwin. Kita tak mau kahwin, habis anak kita jadi teraniaya, akhirnya bercerai. Kita kena jaga cucu. Pagi tadi saya semayang, saya kuliah di Rasa Kemayan. Habis kuliah satu orang datang jemput, ustaz saya jemput, ustaz boleh tak, ustaz ada hal tak datang rumah saya. Anak perempuan bercerai, dia kena jaga cucu. Cucu ada masalah. Budak tuan-tuan, kalau bercerai, tuan-tuan jangan marah budak. Saya bagi tahu awal-awal, jangan sampai bercerai. Sebab budak kena tekanan. Dia jadi agresif, budak jadi degil. Bukan degil pasal apa? Kerana mak dengan ayah berpisah. Tak sama. Sebab tu jangan sampai kita jadi begitu. Istikharah elok-elok untuk anak kita. Cari calon menantu yang sesuai berdasarkan Nabi sebut. Jangan kita menyesal di belakang hari. Kau tidak habis, tak ada apa pun. Jadi kita berhenti pada masalah 30, masalah 40. Baik, masalah memandang agama ke atas jodoh anak yang kena pinang, iaitu tilik. Adakah laki-laki yang mau jadi jodoh anak perempuan itu berpegang pada jalan agama dan takutkan Allah SWT? Tengok lelaki tu, dia takut pada Allah tak? Semayang tak? Jaga agama tak? Tengok. Maka jika sekiranya ia berpegang atas agama Allah SWT, yakni tiada ia jahat dan kuat maksiat, maka dapatlah satu syarat yang boleh diterima pinangannya. Kalau dia dah ada jaga agama, jaga sembahyang, tu satu syarat dapat. Okey, kita punya list. Dia punya jaga sembahyang ada tik. Janganlah buat macam tu. Contoh je lah. Dia ada satu syarat tu dah masuk. Baik. Adapun jikalau ia laki-laki tahi judi, memang kaki main judi, tahi judi, suka berzina, na'udzubillah, subhanallah, jangan. Doa anak-anak jangan bagi zina, tuan-tuan. Jangan. Pelindunglah anak-anak kami daripada zina. Tolong. Tahi judi, suka berzina, pemboros wang, dapat duit sikit habis, dapat duit sikit. Bini dapat KWSP habis. Apa pun tak ada. Bini dapat KWSP, dia habis perhabis. Beli motor besar, Harley Davidson, nak mampus. Minyak duit pun minta bini nak isi. Tu pun dia habis perhabis. Kaki boros. Kaki pemboros wang dan harta pada bukan tempatnya, tak kena tempat. Lelaki yang okey, yang dia ada tempat dia belanja. Tak berhutang. Nak berhutang pun tengok tilik.
Lepas kata Proton ada iklan ni hak menteri pakai. Murah apa, cuba cek balik. Semua pakat nak beli. Oh, kereta Proton ni hak macam Honda Accord tu semua. Dia orang kata ni. Jangan, hati-hati. Bisnes sekarang ni, Along kata, kami sedia membantu anda. Dia pun nak bantu kita. Tu Along penyangka tu. Bunyi baik, tapi belakang lain. Cuba ke klik balik. Lebih baik cari kat Yuska. Bukan ke klik balik. Bukan pada tempatnya. Tai arak, congkak, tai arak kita zaman kita di sini ni, orang Melayu dah tak ada arak lah. Jarang lah. Dah sikit sangat. Yang ada sekarang ni apa dah? Dadah, syabu. Nampak okey je. Tapi syabu, dadah. Ambil dadah. Satu orang datang jumpa saya ceramah kat pengasih. Saya tengah makan. Saya kata makan sekali. Dia orang sedia di pengasih ni sebelum Ma'arif, dia biasanya hari Isnin, hari Khamis saya mengajar. Jadi saya puasa, dia orang sediakan buka puasa saya. Dia orang tu dah jumpa anak dia datang sambil dia pakai kereta mewah. Memang dia, ustaz datang ni, saya mengajar sini, memang sebulan saya mengajar ni, datang jumpa, saya jumpa anak saya. Apa masalah? Allah ustaz. Pegang. Saya hantar dia pergi UK. Belajar law kat UK. Saya bagi kemewahan. Saya ada duit. Saya ada company, syarikat, lawyer firm. Saya nak dia jadi lawyer. Dia buat law. Saya bagi duit ke dia. Saya beli kereta. Semua kemudian saya bagi. Saya tak tahu dia main dadah ni. Dan dia lawyer. Lawyer tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau cari calon menantu, lawyer tak lawyer. Naik lawyer kita nanti. Tu, dia ambil dadah, syabu. Tuan-tuan syabu tak boleh baca. Ada makcik datang, anak saya ni, saya kata dia ambil syabu. Saya alhamdulillah bila dah lama 10 tahun lebih kat pengasih, boleh kenal muka budak syabu ke, pil kuda ke, boleh kenal. Tengok muka pil kuda. Hang kuda punya pil pun hang ke darah. Saya kalau saya ceramah dengan dia, saya balun betul-betul. Budak-budak pengasih. Dulu okey. Dulu budak pengasih yang ambil morfin, bila kita ceramah dia duduk, morfin ni dia tak rosak otak tau. Badan dia kurang, melengkung, meleleh. Tapi dia faham. Kita cakap dengan dia dengar. Kadang-kadang menangis bertiga orang tu. Zaman Jamal Abdullah dulu, Jamalil Hayat. Ni zaman-zaman zamani, ni zaman syabu ni. Zaman ni masuk. Saya dah jumpa zaman ni. Saya jumpa sembang semua Jamal tu sembang. Jadi otak, badan nampak steady, tapi otak rosak. Zaman penagih tu, morfin apa tu, orang kata makpit tu, dia otak tak, badannya. Sebab tu dia pandai cari besi buruk. Kat pejabat saya, dia pergi kat ketua pengarah buat surat. Kat pengarah dia kata, saya nak kutip drama ayah saya meninggal. Allah, ayah saya meninggal di pipi. Dia berlakon macam mana, orang buat surat, orang tiap-tiap bahagian bagi kutip drama, bagi berapa. Banyak dia, rupanya ayah dia tak mati pun. Penagih. Itu kata penagih. Tak mati, dia penagih. Allah. Tapi otak tak rosak tau, dia tahu cari. Bila duduk kuliah saya ceramah apa tu, menangis. Tapi budak-budak syabu ni, dia duduk. Kalau saya ceramah, dia duduk. Saya elok, rupanya dia pandang sana. Bukan pandang saya, tembus. Tu budak. Tu, ni orang dulu arak tuan-tuan. Jaga tuan-tuan, anak jangan bagi syabu. Mudah je. Jangan bagi mereka ambil rokok, automatik mereka tak akan ambil dadah. Dan pelajar-pelajar universiti banyak kena tipu. Ada pelajar universiti, sebab dia orang nak study, dia nak ambil syabu tu untuk study, kononnya tak boleh. Peringkat awal banyak tak tahu. Jamal pun tak tahu. Jamal kata, saya silap ustaz, saya sangka syabu ni boleh hilang penagih saya tu. Jamal pun silap. Jangan, jaga budak-budak. Sekarang budak perempuan vape. Duduk belakang jaya tu, vape, isap rokok, vape tu. Itu pun jangan bagi anak sosial tuan-tuan. Punca-punca bawa kepada dadah. Jangan. Tak sesuai. Tahi arak, congkak sombong, pencabun, suka berkelahi, sikit-sikit bergaduh sana, bergaduh sini, pukul sana, pukul sini. Oi, sansing habis. Lepas tu pergi belajar ilmu jin, jadi grup-grup ayahanda kan. Semua ayahanda, bunda tak ada. Semua ayahanda, abang long apa semua. Lu sansing, lu langsi, lu mati. Itu semua tu grup-grup ni. Ini sansing-sansing ni. Dan tak mau masuk masjid tak mau. Masuk masjid tak mau. Memang tak nak. Dia boleh pergi kat warung, kita parking depan masjid, kita nak pergi masjid, tengok dia pergi kat warung depan masjid. Boleh kena teh tarik, tunggu kita habis bayar baru.
Lepas tu dah habis semayang dah? Dah habis semayang? Oh, nak boleh pergi? Wah pula. Dah habis semayang. Hang tak semayang. Duduk depan warung. Ni jenis tak mau masuk masjid. Ada yang grup macam tu. Dan tak mau masuk masjid dan tak mahu, tak tahu apa hak Allah. Tak tahu apa itu Allah, tak tahu. Tak kenal Allah. Apa Nabi pun tak kenal. Ataupun berupa ia menghinakan apa jalan agama. Kadang-kadang hina jalan agama. Awak lepas pakai serban, budak-budak tahfiz, awak sakit kepala semua lah. Tu hina. Tengok budak-budak pakai serban, apa sebab dia balut serban ni? Kepala, balut kepala, sakit kepala kot. Itu hina. Ni grup-grup nampak macam mereka duk gelak sama-sama mereka tengok budak-budak tahfiz. Tengok perempuan pakai tudung, pakai purdah. Dulu zaman 80-an dulu rumah saya pakai purdah. Masuk satu lorong, Allah kesian punya. Dia grup perempuan ni duduk depan tak pakai tudung, pegang baby menyusu depan tu. Dia tengok rumah saya pakai purdah, Allah kesian. Saya ngisi pula masuk kata, Allah kesian. Pakai ada kesian. Kita kesian kalau dia tak pakai tudung duduk menyusu depan tu. Dia duduk kesian tengok kita ni. Tuan-tuan, anak-anak tak ada masalah pakai subah ni. Anak saya semua menyusu di dalam purdah, tak ada masalah. Tak ada, budak dah biasa macam tu. Kok dia jaga-jaga tengok mak dia, menjerit, oi mak aku jadi macam tu. Tak ada, dah biasa macam tu. Macam orang ada janggut ni. Bila anak lahir dengan janggut, dia suka main janggut ayah dia. Bila ayah dia tak ada janggut, dia tengok, ini orang lain ni bukan ayah dia. Macam tu lah. Budak dah biasa. Tidak mau menghina akan jalan agama, maka ia semuanya jahat dan maksiat. Semua tu dikatakan jahat maksiat. Lindung ya Allah, jauh dapat menentu macam tu. Jangan bagi kahwin, biar anak darah tua tak apa. Daripada kita merana. Kita merana. Dan tidak sugia diterima pinangannya. Jangan terima pinangan. Walaupun nampak manis muka, nampak kereta mewah, jawatan besar, anak orang besar-besar, anak datuk-datuk semua ni hebat-hebat semua. Cakap UI, kita pun tak reti apa UI. Kita dah biasa, anak hantar dia UI. Kita tak reti. Paling-paling kita pun cakap biasa. Dia duduk sembang sama-sama pun cakap campur orang putih Melayu. Kita pun duduk dari apa dia cakap tu. Tapi tuan-tuan, bukanlah kita hina benda tu. Tapi yang kita tak nak tu, yang tak ada agama macam ni. Tak ada yang boleh UI. Saya sendiri berjumpa dengan keluarga yang mereka cakap Inggeris dalam rumah. Dia cakap dengan anak dia tak boleh cakap Melayu betul. Kena panggil belajar bahasa Melayu dengan satu guru bahasa Melayu pula. Sebab rumah cakap Inggeris, tak boleh cakap betul. Biasa. Tapi orang baik, orang agama, ada agama, pakai tudung semua. Anak-anak pakai tudung. Tak ada masalah. Kehidupan mereka macam tu. Asalkan baik. Orang yang tiada berpegang atas jalan agama atau tiada berbudi dan tiada kebaktian kepada Allah. Kalau dengan Allah dia ganas, kalau dengan Allah dia tak tunai hak, apakah dengan anak kita dia boleh tunai hak? Kalau hak Allah dia tak tunaikan, hak dengan anak kita dia boleh tunai? Mampus dan baik jangan pilih dia sebagai menantu. Maka sudahlah ia jauh daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat. Anak menantu budak yang selalu semayang dapat rahmat, masuk masjid dapat rahmat, baca Quran dapat rahmat, berzikir apa semua dapat rahmat. Jikalau ia kaya raya dan bernama masyhur sekalipun, kalau kaya raya pun dia tidak ada rahmat daripada Allah. Tiada lama lepas semuanya dengan sebab tiada agamanya. Habis waktu tak ada apa, hujungnya tak ada apa kesudahannya. Merana sahaja. Kesian tengok. Dan adapun orang yang beragama dan yang berjalan ia atas jalan agama, itu orang yang ambil berat pada agama. Apabila ia berkahwin, tuan-tuan, bukan mana budak lelaki tu mesti pakai serban. Bukan budak lelaki tu mesti kena pakai tayap, janggut ciput. Tak. Budak-budak biasa tapi jaga semayang. Ngaji universiti biasa tapi baik, bagus. Itu okey lah. Bukan maknanya ustaz dia tak pakai serban, nak suruh dia pakai serban. Hang pun tak pakai serban. Ya, bukan semestinya pakai serban. Bukan lambang serban tu ni, tapi memanglah baik. Tapi maknanya di sini budak baik, akhlak baik, agama pegang agama, itu okey lah. Tak semestinya dia kena pakai tayap. Bila ia berkahwin makin sangat baik lagi perangainya dan agamanya. Bila dia kahwin nanti agama, perangai, datang ke masjid, dia boleh didik anak kita. Kita punya masalah hal anak boleh selesai sebab kita kahwin dengan dia. Dia boleh bantu anak kita, didik anak kita. Lepas kahwin kita tengok anak kita bangun tahajud. Selama dia duduk dengan kita tak pernah bangun tahajud anak kita ni. Paling-paling semayang yang jaga.
Tahajud tak pernah bangun. Bila kahwin, tengok dia bangun tengah malam. Kita pun apa hal ni? Suami dia outstation, dia datang rumah. Anak perempuan kita, tengok bangun. Kita pun, orang rumah pun abang, pasal apa anak perempuan bangun? Tengok. Rupanya ambil semayang wuduk, semayang malam. Oh, lelaki dia ajar dia macam tu. Dengan kita dia tak terdidik, tapi dengan lelaki yang baik terdidik. Yang tu yang kita nak. Mana selesai masalah kita. Bila kita nak meninggal, dia doa. Doa amalan yang ada kat dia dan doa untuk kita. Satu kebaikan bagi kita. Apabila ia berkahwin, makin sangat baik agama dan perangainya dan agamanya, sekiranya ia tidak kasih akan isterinya. Kalau dia tak kasih dengan anak kita pun, katalah jadi kes, dia tak kasih dengan anak kita, tidak adalah dizalimnya ke atas isterinya. Dia tak buat zalim. Mungkin anak kita ada perangai tak senonoh apa semua, duduk pompeng. Kita tahu perangai anak kita. Kita pun anak kita tahu perangai. Kita pun nak kahwin dengan budak ni, kita tahu budak ni baik dengan anak kita pun jadi macam-macam hal. Kita tahu ini memang perangai anak kita. Tapi dia tak akan buat zalim pada anak kita. Dia tidak akan pukul anak kita. Darban ghairu mubarrih. Nabi kata darban. Ghairu mubarrih. Tidak yang mencederakan. Dia tak buat. Kata Qastalani, jangan dirotan. Walaupun boleh rotan. Hadis kata rotan. Nabi tak pernah rotan, jadi ikut Nabi. Darban ghairu mubarrih, pukul yang tidak mencederakan. Jadi kalau dia kahwin dengan anak kita, dia tidak akan zalim anak kita, pukul, lebam mata. Dekat pejabat saya dulu, dia buat kajian dulu. Pergi, dia datang pejabat, muka lebam. Pergi pejabat dulu, bawa pergi klinik. Dulu klinik bukan lewat kan, bukan macam kita 24 jam. Tahun 80-an dulu, lebam mata. Orang pun tanya lah, dia menangis dengan kakak-kakak sini yang perempuan pejabat yang hadir lah ni, menangis tengok. Kita budak masa tu, umur 20-an. Tengok awak menangis mata lebam. Dia kata jatuh depan tandas. Jatuh depan tandas apa? Suami pukul. Apa suami pukul? Sian. Minta cerai, bergaduh, minta cerai. Suami pukul. Tidak dizalimnya atas isterinya, dan jika dia kasih, nescaya bertambah-tambah lagi baik isterinya. Isteri jadi baik, anak kita jadi baik. Alhamdulillah, kita syukur banyak dengan kahwin dengan menantu kita ni. Anak kita jadi baik, banyak akhlak dia. Dia pula bimbing adik-adik dia yang lain. Kakak-kakak dia baik. Anak-anak kita yang lain, yang suami ni lebih kurang, datang tengok anak-anak dia. Oi, bagusnya anak kau. Ni tengok ni. Dia tengok tu. Tengok tu sepupu kau tu. Berkami baik perangai dia, elok. Yang kamu tu loncat. Dia rujuk dengan anak kita. Ni cucu kita yang ni. Sebab mak dia okey, bapak dia okey. Jadi dia pergi rumah adik-beradik dia, pergi budak ni pergi sepupu dia jumpa, mereka jadi baik dengan dia. Jadi elok. Masuk waktu semayang, mai kita semayang, anak-anak cucu yang lain pun ikut semayang dengan ni. Ni yang mak bapak yang terdidik dengan didikan agama dengan dia ni. Itu dia memberi kebaikan kepada keluarga kita yang lain. Bukan dia saja, tapi anak menantu kita yang lain pun terkesan dengan akhlak dia yang baik ni. Anak-anak dia. Dan diajarnya taat kepada Allah, ajar taat pada Allah dan taat kepada dua ibu bapa. Kalau dia taat pada Allah, kita pun hak bagi, walaupun dia mungkin tak bagi duit banyak ke kita bulan-bulan, anak kita yang lain boleh bagi 5-600, tapi dia ni tak boleh bagi duit banyak pun, paling-paling 100 apa semua. Tapi tak, dialah ambil berat kita. Bila kita sakit, yang lain semua kata kami ada urusan lah, tak boleh balik lah kerja apa. Yang ni yang datang, walaupun suami dia okey, suami kata tak apa, pergi jaga. Abang duduk sini tak apa, bawa anak-anak balik kampung. Tu yang abah. Saya duduk sini tak apa, boleh makan kedai, tidak ada masalah. Kedai Saam buka, kedai ni nasi dagang sini pun ada, tak ada masalah. Jadi dia boleh bersedia untuk korbankan masa dia. Anak perempuan kita pun jagalah kita. Yang lain semua tak boleh jaga. Tapi dia ada kelebihan kerana akhlak dia. Dia tahu nilai jaga ayah dia. Dan mak dia pun dah tak larat dah. Nak masak apa? Dia yang masak. Duduk sebulan kat rumah. Suami dia duduk sana. Sekali-sekali suami balik tengok anak-anak, jumpa kita. Suami sanggup berkorban kerana dia tahu nilai pak mentua. Dia sayang pak mentua macam mana dia sayang ayah dia. Sayang mak mentua macam mana sayang ayah dia. Macam mana dia cium tangan pak bapak dia, dia cium tangan bapak mentua dia. Macam mana dia cium tangan mak dia, dia cium tangan mak mentua dia. Tu Allah, hai. Seronok dia dapat macam tu. Dan apa-apa yang disuruh oleh syarak dapat buat, dan dijauhkan dia daripada mengerjakan maksiat. Bersalahan jika tidak beragama. Yang ni kita sambung untuk 2 minggu akan datang. Jangan ke mana-mana, siri yang sama. Saya berhenti awal, insyaAllah. Okay, kita buka soalan. Kita berhenti sini.
Pendek je, lebih kurang dalam beberapa baris, tapi tak apa. Kita sambung akan datang. Bersalahan jika tiada beragama, yang kita sambung sini. Seri pagi. Hari ni 11 11, 12, 13 hari Selasa. Betul lah. Saya 13 tu ingat pasal Anwar Ibrahim nak jumpa Agung. Tu ingat tu. Selalu tak ingat. Selalu tanya orang. Baik, silakan soalan. Okey, saya buka talian daripada penonton di studio dan di rumah. Ada orang kata ustaz buka line, dia nak tanya soalan. Saya pun buka soalan. Okey, saya buka sekejap. Okey, silakan. Okey, dah masuk. Ini apa ni, mandi limau ni orang rawatnya. Saya tak boleh buka tau. Sebab tu saya pergi dekat flight mode. Kalau saya buka sehari dia telefon saya, cucu demam lah, cucu sakit, gangguan lah, tak larat nak jawab. Jarang saya bawa kecuali saya snap hadis. Baik, okey, saya buka soalan daripada penonton di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kedudukan jemaah yang sedang bersolat sunat dan tiba-tiba bilal iqamah? Perlukah batalkan solat sunat tersebut atau macam mana? Baik. Dia datang. Orang yang nak sembahyang sunat ni datang awal lah. Datang awal. Tengok sesuai lagi. Allah, lagi 2 minit. Dan. Lagi 2 minit tu. Dan. Sembahyang. Ada 1 minit lagi. Dan dia tak pernah tinggal solat tu. Sebab dia jaga rawatib 12 rakaat sembahyang sunat. Nabi kata, hendaklah kamu jaga 12 rakaat sembahyang sunat rawatib. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isya. Ni. Muakkad, bukan kerana muakkad, 12 rakaat. Jadi dia jaga. Bila dia jaga ada lagi 9 minit, dia pun sembahyang. Dah tahu 9 minit, janganlah lama-lama. Jangan wadduha, lepas Fatihah wadduha. Janganlah, orang nak ikamat. Ringkaskan cepat mungkin. Lepas Fatihah terus rukuk tidak. Baik, ketika kita duduk rakaat yang pertama, sembahyang. Allahu Akbar. Tiba-tiba Bilal tak nampak chief kita tak nampak lindung balik tiang. Ya. Lindung tu. Tak ada apa. Tak ada, okey. Dia pun okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Baru baca wadduha. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti sembahyang. Ataupun kita tengah rukuk rakaat pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan marah chief. Hang mai lewat. Chief tu lah polis ni ikut time. Orang polis ni ikut time. Kalau boleh buh kat room depan tu. Kita tengok rokok, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tuan-tuan, fleksi lah. Fleksi. Maknanya tolak ansur walaupun time kat situ. Sebab kita bukan masjid yang ada tetap begitu. Sebenarnya hak azan, kita nak baca jugalah di sini. Hak azan dan iqamat adalah hak imam. Hak iqamat tu hak imam, bukan hak Bilal. Kalau imam pian tak datang, imam Rahman tak datang, kita duduk tengok. Allahu Akbar. Subhanallah, imam ni. Ustaz beli. Kena tunggu ini imam. Itu hak dia orang. Dia orang datang bawa ikamat. Jangan terhege-hege semai sudah lagi. The time dah habis. Itu hak ikamat ni hak imam, bukan hak. Imam kata baru boleh di masjid kaum baru. Bilal Wahid tu qari peringkat kebangsaan negeri Selangor. Wahid arwah dah, dia jadi imam masjid kaum baru. Sebelum tu Ustaz Aziz ni dia hakim pertandingan, hakim Quran, pertandingan peringkat kebangsaan. Bila Ustaz Aziz datang sembahyang sunat belakang, kami duduk belakang. Masjid lama dulu lah, duduk belakang sembahyang. Ustaz Aziz duduk, Ustaz Aziz habis sembahyang tu dia duduk saat ni. Walaupun time masa dulu mana jam ni, dia tak ada jam ni dalam masa tu. Dia ikut Ustaz Aziz lah, itu betul. Ustaz Aziz duduk saat Ustaz Aziz ni pun tahu orang alim. Dia tengok orang nak sembahyang sunat banyak, dia tak bangun, tunggu Ustaz lebih reda sikit semua, tengok dah orang bagi salam apa semua, pun dia bangun. Bila Luhid bangun lah. Betul kan? Ikamat lah. Hak ikamat adalah hak imam. Tapi dalam keadaan kita macam ni, kita bagi kelonggaran. Saya minta tolonglah, saya hari Senin dan hari Khamis saya puasa. Tuan-tuan bagi sikit kelonggaran. Sebab bukan saya lah, saya kata ramai tempat kita ni, surau kita ni puasa. Jadi untuk ikamat tu bagi waktu yang agak sesuai.
dengan kawan-kawan kita buka puasa. Allah, dia orang nak puasa kurma sudahlah, cuba hang puasa ambil kurma aja 3 biji mau. Hang tak nak buat. Macam tu. Jadi maknanya sesuaikan. Bukan kata saya puasa ni tak, begitulah keadaan. Apalagi bulan-bulan yang sunat kita puasa macam Rejab, Syaban semua ni, jadi bagi ruang sikit. Bagi ruang sikit dah, sikit je. Tambah lagi 5 minit ke, begitulah. Baik, lepas tu baru. Jadi katalah kita bangun rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cik pun ikamat. Ketika itu jangan bagi salam. Teruskan. Allahu Akbar. Sampai Allah sampai bagi salam. Maknanya masih lagi ada kesempatan untuk ikut berjemaah. Jadi janganlah panjang-panjang. Baca Fatihah ajalah. Tasbih-tasbih tu baca cukup 3 saja. Kalau berbikin biasa baca 5, cukup 3. Lepas tu tahiyat, habis bagi salam. Lepas tu ikut orang sembahyang jemaah. Macam tu. Okey? Soalan yang kedua, apa pula peranan Bilal yang sepatutnya sebelum iqamah dan juga peranan imam sepatutnya memberi isyarat sebelum Bilal imam? Betul. Yang saya cerita dah masuk. Yang soalan kedua ni, jadi sepatutnya imam lah, tapi tak jadi begitu dalam masyarakat kita. Contoh banyak dalam masyarakat kita hal sembahyang ni tak jadi begitu. Contoh setengah masjid yang saya nak jemaat, tak kira lah masjid mana, tuan-tuan tahu sendirilah. Habis sembahyang imam dah khutbah, aku liqauli hadza fastaghfirullahu li wa lakum semua, lepas tu aqimis solah, dia pun turun. Turun tu terus dia kena muawalat di antara khutbah dengan berdiri sembahyang. Dia tak boleh lagi nak cakap perkara lain melainkan saf sufufakum, rapat luruskan saf. Dah. Dia tak boleh tuan-tuan pakai mask tuan-tuan. Dia tak boleh, itu bukan ada kait dengan syariat. Kita sembahyang tuan-tuan, kita sembahyang dengan penuh khusyuk. Tak boleh, bukan tazkirah lagi di situ. Sebab dia muawalat berturutan. Sama dengan kita jamak kasar. Kita jamak kasar. Dan kita habis sembahyang zuhur, kita nak jamakkan asar ke dalam waktu zuhur. Kita tak ada ruang lagi nak cerita mengarut-mengarut. Maka habis sembahyang tu bangun ikamat dan buat sembahyang asar di waktu zuhur. Itu dia kena berturutan. Tu begitu. Yang ni pun kadang-kadang masjid, minta maaf lah, kadang-kadang masjid begitu. Bukan semua orang tahu. Kalau semua orang tahu, taklah jadi masjid tertinggal rukun khutbah. Habis sembahyang, baru ni ada orang tanya saya, pasal khutbah di tempat tu, dia orang sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat suruh sembahyang zuhur, apa hal? Saya kata saya tak tahu apa hal. Kalau dah sembahyang Jumaat lah, apa dah sembahyang zuhur? Kalau tak cukup orang, sembahyang zuhur. Berapa nak buat sembahyang Jumaat? Kalau sembahyang Jumaat tak betul dan buat zuhur balik, tak perlu, sebab boleh buat Jumaat lagi, semua masih lagi dah terus Jumaat. Kalau khutbah tak betul, ulang balik khutbah, buat balik khutbah lain, sembahyang Jumaat, sebab masa panjang lagi. Tuan-tuan, tempat kita ni masa panjang. Daripada pukul 2, pukul 1, tu 1:30 tu sembahyang sampai pukul 4 suku, 4:10 baru masuk asar. Kalau dekat Europe masuk musim sejuk, habis sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat, habis sembahyang. Duduk tak sampai 5 minit, 10 minit, habis duduk. Kita unjuk kaki, Allahumma, azan apa ni? Azan asar lah. Kadang-kadang khutbah tu terlajak, hampir habis sembahyang betul-betul masuk asar. Sebab tempat mereka, kita ni panjang. Bolehlah buat. Jadi jangan ni. Dan lagi ada satu kes sini, saya dengar orang cerita, wallahu alam, ada imam bangun rakaat yang kelima. Ada tak? Orang tak berani tanya saya ni. Tapi Kak Long lepas tanya. Ada tak kes berlaku? Ada tak? Ustaz Nordin jadi imam tak? Saya tanya betul tak? Saya tak berani nak ni sebab ada orang tanya. Betul tak? Ada tak? Oh, semua tak berani, saya tak berani jawab. Pasal ada orang tanya saya. Sebab saya nak clear tu supaya orang yang berlaku kes tu, jika batal dia kena kata. Itu saja. Sebab penting saya kena cakap benda tu. Itu saja. Kalau tuan-tuan semua dia kira okey lah. Saya tak jawab. Ada tak? Fardu. Kita tak buat rawatib. Kalau kita datang dan kita memang orang yang selalu sembahyang sunat rawatib, bila kita datang, kita dah ambil wuduk di rumah. Contoh lelaki lah, perempuan pun tiba-tiba kita terkentut, kita terpaksa ambil, kerana kita tak dapat sempat sembahyang sunat rawatib. Dapatkah? Ada ulama mengatakan dapat, kerana kita biasa jaga bila keadaan kritikal itu kita dapat.
Sama orang yang selalu sembahyang Jumaat, tiba-tiba dalam keadaan terdesak, dia sakit dan perut dalam tahu dia datang-datang Jumaat telah berlalu, dia dapat pahala berjemaah kerana dia jaga. Tapi kalau orang on and off, dia tak akan dapat. Jadi umumnya kalau ikut satu pandangan lain memang tak dapat sebab dia tak buat. Sebab sembahyang fardu itu tidak boleh cover rawatib. Tidak. Tapi rawatib itu boleh cover sembahyang sunat tahiyatul masjid. Katalah kita masuk masjid, kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid kah atau sembahyang sunat zuhur? Sunat zuhur lah. Dua-dua tu muakkad. Iza dakhala ahadum masjid falyarka' rak'atain qabla tajlis, sebelum kamu duduk. Kamu rukuk 2 kali, mana sembahyang 2 rakaat? Yang mana? Maka kita sembahyang sunat zuhur tu. Karena bila kita sembahyang sunat zuhur, otomatik tahiyatul masjid dah ada. Kalau kita masuk sembahyang duha pun dia dapat tahiyatul masjid. Kita masuk sembahyang isyraq pun sembahyang tahiyatul masjid. 2 rakaat yang kita buat tu. Kecuali kita masuk sembahyang yang bukan rupa sembahyang. Apa dia? Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Ada kaul kata dapat, ada kaul kata tak dapat. Kerana sembahyang jenazah itu tidak ada i'tidal rukuk, sujud dan sebagainya. Itu sahaja. Saya pernah kena dekat Thailand. Saya pergi dengan abang saya. Saya dengan abang saya pergi balik singgah di satu tempat nama dia Napradu, tak silap saya. Sampai situ orang nak sembahyang zuhur. Saya pergi tandas. Abang saya ambil wuduk. Lepas tu seorang kawan saya lagi dia ambil wuduk, saya pergi tandas. Masjid penuh orang. Tengok dia orang nak sembahyang. Saya kata Allah, dah sembahyang semua duduk diri. Allahu Akbar. Saya pun sembahyang zuhur lah. Tak nampak orang ramai. Saya duduk saf yang kelima, orang perempuan belakang. Ramai zuhur tu. Ramai sangat. Macam sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang tu rupanya sembahyang jenazah. Sebab kita tak nampak jenazah depan tu. Jadi yang tu zuhur kita hilang, tak boleh lah. Sebab mana ada sembahyang, tak ada rukuk. Lepas tu baru sembahyang zuhur. Selepas sembahyang jenazah baru sembahyang zuhur. Itu bagusnya Thailand. Dia orang tunggu ramai-ramai sembahyang jenazah dulu. Untung orang duduk sana sebab orang ramai datang sembahyang jenazah. Tu untung tu. Dia akan buat sini. Di sini tulis perempuan, sini tulis lelaki. Dia ada kotak lampu. Apa hal perempuan lelaki ni? Saya pun dengan Japang tak. Tak tahu, aku pun tak tahu. Habis sembahyang, cik nak tanya ni, itu apa perempuan tu? Dia kata tempat kami, kalau jenazah tu perempuan, kami akan on, nampaklah perempuan mana jenazah tu depan perempuan, tak payah nak, sebab orang tak nampak duduk tengah ke tepi ke, pasal tak nampak kan duduk kat tepi duduk mana boleh, dia orang sembahyang lama ramai. Jadi tengok tu perempuan. Itu budak. Dekat padang besar dia buat lampu hijau dengan merah. Dia orang tak ada ni menatang ni, jam tak ada. Dia buat lampu hijau merah. Kalau kita datang, saya datang, apa? Hijau. Apa? Merah traffic light ke? Dan semua saya tak faham. Saya tanya orang, cik, nak tanya, ni lampu merah. Dia kata, kalau habis azan, Bilal akan on lampu hijau. Maknanya boleh sembahyang sunat lagi. Jadi chip tak boleh pakai betul-betul. Boleh tak? Tapi apabila nak ikamat, dah sesuai masa dia dalam syarat, dia akan on lampu merah, tutup lampu hijau. Itu maknanya boleh orang tengah sembahyang sehingga dia orang datang tengok merah, jangan sembahyang lagi lah sebab lagi nak ikamat. Cantik lah. Itu cara mereka. Yang ni tak ada dalam hadis, tapi kita muafakat untuk mudahkan kita ibadat. Okey? Tak dapat. Ada kau kata dapat. Ustaz, tadi silap lah tadi. Saya dah tak buat rawatib. Jadi saya buat qada saja Ustaz. Baik. Kalau buat qada dapat? Dapat. Sebab qada tu fardu. Fardu mengatasi sunat. Jadi bagi kita yang qada umur, dia panggil qada umur, maka kita buat qada. Dan zuhur kita tak dapat, sembahyang sunat zuhur kita tak dapat lah, tak sempat buat. Maka dapat tak? Dapat. Dapat rawatib. Dapat. Kita sembahyang qada, kita puasa qada kerana kita period dulu. Kita buat hari Isnin, dapat pahala Isnin? Dapat. Kita buat hari Khamis, dapat pahala Khamis? Dapat. Walaupun kita qada puasa kita yang kita tinggal, orang perempuan lah, orang lelaki tak ada period kan. Dapat. Kita buat 10 hari Arafah, kita dah puasa Arafah, tapi kita bukan puasa Arafah ni, kita puasa nazar kita ataupun puasa qada kita. Dapat. Kerana berjatuhan pada hari yang berkenaan, maka dua-dua kita dapat. Macam saya, Senin Khamis, tiba-tiba jatuh hari Senin itu 10 Arafah, maka saya dapat. Jatuh 9 Arafah kah? Saya dapat pahala puasa Arafah. Okey? Ada lagi?
Okey, kita sambung hari kuliah subuh hari minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala tasmiyyah. Sabbina waj'alna hadan mahdira. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim juhudana wa sallim biladana minal kafirin wa minal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin.